وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tabarak sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia umur kita dan diberikan kesihatan yang baik. Dapat sama-sama kita meneruskan lagi kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang bersifat sementara. Sekiranya kehidupan kita baik di atas muka bumi ini, maka baiklah kehidupan kita di akhirat. Dan jika kehidupan kita tidak baik di atas muka bumi ini, maka tidak baiklah kehidupan kita di akhirat. Jadi insyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita menggunakan kitab koleksi kisah ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak Rasul mulia, umat mulia, akhlak mulia. InsyaAllah pagi ini kita dah tengok satu kisah sambungan pada bab yang berikutnya, bab yang ketujuh. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan daripada satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya seorang lelaki masuk ke syurga kerana seekor lalat, dan seorang lelaki masuk ke neraka juga kerana seekor lalat. Bila mendengar perkataan yang demikian, maka muridnya pun bertanya bagaimanakah perkara itu boleh terjadi. Maka beliau bercerita, dua orang lelaki berjalan melalui sekelompok orang yang sedang ya'budun al-asnam, iaitulah sedang menyembah berhala. Maka telah membiarkan sesiapa berlalu dari tempat itu sebelum mempersembahkan korban untuk berhala mereka. Kaum itu berkata kepada salah seorang daripada kedua-duanya, persembahkanlah sesuatu untuk berhala. Dia menjawab, aku tidak memiliki apa-apa. Maka berkata, persembahkanlah walaupun dengan seekor lalat. Lalu dia mengorbankan seekor lalat kepada berhala dan mereka pun melepaskannya. Maka Salman pun berkata, orang ini masuk ke dalam neraka. Dan maka berkata kepada lelaki yang lain, persembahkanlah walaupun dengan seekor lalat. Dia menjawab, aku tidak akan mempersembahkan apa-apa pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memenggal kepalanya dan Salman Al-Farisi berkata, orang ini masuk ke dalam syurga. Itu maksud dengan sebab seekor lalat, satu orang tadi boleh masuk ke syurga dan juga boleh masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak satu benda perintah yang kecil tapi memberi kesan yang sangat besar. Meskipun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mauquf, hadis ini memiliki hukum yang marfu'.
Ini adalah kerana kandungannya berkaitan dengan alam yang gaib, yang tidak mungkin diketahui oleh kita semua melainkan apa yang dikhabarkan daripada Nabi SAW. Apatah lagi kita lagi tak tahu benda yang gaib. Nabi bagi tahu kepada kita benda yang gaib yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui Jibril alaihi salam, melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang gaib kita tak tahu dan kita tak nampak, itu maksud yang gaib. Perkara yang disebut sebagai al-ghaibiyat, benda-benda yang gaib yang tidak dapat dilihat, tak boleh dirasa, syurga, neraka, titian sirat, itu benda yang gaib yang kita tak boleh nampak, kita tak boleh lihat. Dan hadis ini juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah satu perbuatan yang kecil yang dilakukan oleh seseorang itu kadang-kadang boleh membawa satu impak yang sangat besar, kesannya yang sangat besar. Seekor lalat dapat menentukan nasib seseorang itu di akhirat, dan adakah dia akan masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Walaupun dengan nampak remeh lalat je pun, sama dengan kita baca hadis Nabi SAW cerita tentang satu orang beri minum, si pelacur memberi minum kepada seekor anjing. Nampak perbuatan tu biasa, nampak perbuatan tu kecil, tapi dengan sebab perbuatan ihsan dia terhadap binatang, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah Ta'ala ampun dosa dia, masuk syurga. Maknanya dengan perbuatan yang kecil. Dan semua yang diperintahkan oleh Nabi SAW, walaupun sekecil mana pun perintah itu, tuan-tuan sekalian, dia mengandungi satu hikmah yang sangat besar bagi diri dan juga masyarakat kita. Oleh kerana itulah seorang yang pencinta kepada kebaikan, dia tidak pernah melihat kecilnya perbuatan, tetapi ia melihat perbuatan itu sebagai peluang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Bukan soal kecil ataupun besar, tapi bila sebut perbuatan itu perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf, yang bila dibuat dapat pahala. Kita buat apa? Tak ada buat apa pun, cuci tandas je. Nampak biasa je. Nampak cuci tandas, sapu-sapa, buang habuk, cuci habuk dalam surau masjid. Nampak benda tu kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi SAW nyatakan di dalam sebuah hadis, jangan kamu meremehkan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang remeh, janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf, perbuatan yang baik, sekecil mana sekalipun. Kalau benda tu benda yang baik, walaupun benda itu benda yang kecil, Nabi kita jangan sekali-kali kamu meremehkan perbuatan baik, perbuatan yang ma'ruf itu. Walau an talqa akhaka biwajhin tadiq, Nabi kita, biwajhin tadiq, walaupun hanya dengan senyuman kamu berikan kepada saudara kamu, hanya dengan satu senyumannya kamu berikan kepada saudara kamu. Kamu jalan, tengok dia ataupun salam, kamu memberi senyum. Senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Nabi kata senyuman kamu pada wajah saudara kamu itu adalah sedekah. Makna pahala lah, benda yang baik. Walaupun benda tu remehnya, buat apa ustaz? Senyum je. Tapi dikira sebagai Allah SWT, benda yang baik dapat pahala. Itu je. Dan setiap tokoh besar dalam Islam tidak pernah melihat kecilnya sesuatu perbuatan yang baik, malah menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kebaikan tersebut. Sememangnya dalam kita melaksanakan kebaikan tidak lebih kecil daripada
ketamakan seseorang itu, seorang pencipta harta yang tidak pernah ragu-ragu mengambil wang sekecil mana sekalipun yang ditemuinya di tengah jalan. Dia tidak melihat kecilnya nilai wang itu, akan tetapi dia sentiasa membayangkan peningkatan kekayaannya kerana wang tersebut. Samurah bin Jundab, satu orang sahabat Nabi SAW, dia berkata, sesiapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka periksalah kedudukan Allah di sisinya. Itu satu kata-kata yang sangat baik untuk sama-sama kita muhasabah. Kalau kita nak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kena cek, kita kena periksa kedudukan Allah di sisi kita. Allah Subhanahu wa taala ni nombor satu dak dalam kehidupan kita. Perintah Allah taala kita buat dak. Allah taala ni duk nak buat apa? Sembahyang dak kita, puasa dak kita, buat perkara-perkara yang wajibkah kita? Ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhud. Artinya, sesiapa yang sangat menghormati Allah sehingga bersegera di dalam melaksanakan kesemua perintahnya, walaupun perintah itu perintah yang kecil, maka itu petanda bahawa dirinya sangat dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sesiapa yang meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghormatinya sama sekali, maka itu bertanda bahawa ia sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh amalan yang mudah. Tuan kita baca dari Islam ni, ada amalan yang sedikit tapi pahala dilipat kali gandakan oleh Allah taala. Pahala banyak. Amalan sikit, dosa, pahala dilipat kali ganda oleh Allah taala. Itu. Contoh, 2 rakaat solat sunat. Buat solat sunat aja. Solat sunat 2 rakaat yang mudah. Dan dia tidak mengambil masa yang begitu lama. Namun dia punya kesan, impak yang positifnya itu sangat besar di akhirat. Apatah lagi orang yang solat sunat. Subuh, lagi besar pahalanya, nilai. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nak apa lagi? Kaya dah. Kalau dunia ini ada segala-galanya. Ini orang bincang tentang top 10 orang kaya di dunia. Sebut, dia ni kaya, hebat, harta dia memang banyak. Triliun, banyak. Tapi orang hak kaya lagi lebih hebat bila dia solat sunat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lagi kaya sebenarnya orang yang solat sunat subuh. Tapi kita faham, kaya ni maksudnya, hak orang faham kena ada duit banyak. Dia tak faham di sudut kekayaan yang dimaksudkan di dalam Islam. Jadi Ibnu Al-Mubarak juga menyebutkan di dalam kitab Az-Zuhud, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu hari Nabi SAW, Nabi berjalan, Nabi lalu di kawasan perkuburan. Bila Nabi berjalan, ada mayat yang baru ditanam, jenazah yang baru ditanam. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, 2 rakaat pendek yang kalian anggap ringan namun ia menambahkan pahala orang ini adalah lebih disukai daripada seisi dunia. Maknanya dengan solat 2 rakaat. Solat sunat ya, solat sunat 2 rakaat. Dan menyedari hal ini, maka Abdullah bin Amr bin Al-As ketika satu hari dia melewati sebuah perkuburan, lalu beliau segera melakukan solat 2 rakaat. Seorang bertanya kepadanya, ini sesuatu yang belum pernah dilakukan anda, yang belum pernah anda lakukan sebelumnya. Maka jawab Abdullah ibn Amr bin As, aku membayangkan ahli kubur dan amal perbuatan yang tidak dapat mereka lakukan lagi, maka aku ingin lebih mendekatkan diriku kepada Allah dengan melakukan solat 2 rakaat. Dengan melakukan solat sunat 2 rakaat. Baik. Apa lagi contoh kisah-kisah yang menjelaskan kepada kita tentang nampak satu amalan, benda itu perkara yang remeh,
Tapi benda itu benda yang baik, benda kecil je. Kutip sampah. Kutip sampah. Buat apa? Kutip sampah je. Mengutip sampah yang berselerak di masjid, surau sebagai contoh. Nampak ringan je tuan-tuan, nampak biasa, nampak ringan. Namun ia mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok kisah ulama dulu. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Buraidah Al-Aslami bahawa Nabi SAW melihat sebuah kubur yang baru saja ditanam. Ditanam, lalu baginda bertanya, kubur siapakah ini? Maka Abu Bakar menjawab, ini kubur Ummi Mihjan, seorang wanita yang sangat suka memungut serpihan sampah di masjid. Beritahu, bila Nabi tengok, ni kubur siapa? Sahabat beritahu, wahai Rasulullah, ini kubur Ummu Mihjan. Ummu Mihjan dia ni sangat rajin. Kerja dia suka kutip sampah, buang, bersihkan sampah-sampah yang ada di masjid. Serpihan sampah yang ada di masjid. Nabi kata apa? Bila mendengar jawapan daripada sahabat tadi, maka Nabi kata, mengapakah kalian tidak memberitahuku, yakni tentang kematiannya? Maka Abu Bakar pun menjawab, waktu itu engkau wahai Rasulullah sedang tidur, kami tidak ingin mengganggu engkau wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, jangan lakukan seperti itu lagi, sesungguhnya solatku bagi jenazah akan menjadi cahaya di dalam kuburnya. Ini kalau kata Nabi pergi sembahyang pula, lagi hebat. Kubur dia tadi bercahaya. Lalu Nabi SAW baginda mengatur barisan para sahabatnya dan menyolatkan solat. Solat kepada wanita tersebut. Solat ghaib lah, sebab wanita itu dah meninggal. Maka Imam Al-Bukhari, kita tengok pula kisah Imam Al-Bukhari. Mengutip sampah di masjid ini sangat diambil berat oleh ahli hadis sepanjang masa. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu nama penuhnya kita sebut, dikenali dengan nama Al-Bukhari kerana berasal daripada Bukhara. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Cerita dia dalam sebuah majlis periwayatan hadis yang beliau adakan di sebuah masjid. Imam Bukhari ni buat apa? Dalam majlis ilmu, Imam Bukhari dia melihat ada satu orang sedang menajamkan pensil. Dia menajamkan pensil. Ada serpihan sampah kecil lah, potongan kecil pensil yang berjatuhan di lantai. Akhirnya dibiarkan begitu saja tanpa dikutip. Serpihan pensil tadi, bukan buat apa pun. Serpihan pensil, dia asah pensil, serpihan pensil tadi jatuh. Maka Imam ahli hadis ini hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya beliau boleh menegur orang tersebut ataupun memerintahkan pegawai masjid untuk bersihkan lantai tadi. Namun apa yang dibuat oleh Imam Bukhari? Imam Bukhari memilih dia diam dulu sebab beliau ingin mendapat ganjaran sunnah mengeluarkan kekotoran daripada masjid. Akhirnya dia pun pergi kutip, bersihkan serpihan pensil yang jatuh tadi. Setelah semua orang bersurai dan masjid itu telah kosong, Imam Bukhari segera mengambil potongan pensil itu dengan tangannya lalu membuangkannya keluar. Itu je, benda yang mudah. Bersihkan masjid ataupun surau, itu maknanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh yang lain juga, mendoakan orang yang bersin. Bila satu orang dia bersin, kita sebut yarhamukallah, yarhamkallah. Orang yang bersin tu, Allahumma shalli ala Muhammad, bila dia bersin, kita doa dekat dia. Namun dia kata besar nilainya di sisi Allah Ta'ala, terutama apabila sunnah ini telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Imam Abu Dawud, Sulaiman bin As-Sujistani rahimahullahu ta'ala, apa disebut? Penulis kitab As-Sunan, Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath As-Sujistani, penulis kitab Sunan. Suatu hari
Beliau berada di pinggir sebatang sungai. Dia berada di pinggir sebatang sungai. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang bersin. Dan dari seberang sungai itu dia dengar ada satu orang bersin. Imam Abu Daud segera menyewa sebuah sampan untuk menyeberangi sungai itu dan menemui orang tersebut. Dia sanggup pergi sewa sampan, nak pergi jumpa orang tadi. Bila sampai menemui orang tersebut, beliau berkata, apa yang kamu ucapkan ketika terbersin tadi? Orang itu pun menjawab, aku ucap Alhamdulillah. Bila kita sebut, bila kita bersin, kita berkata Alhamdulillah. Maka Imam Abu Daud segera dia kata, yarhamukallah, yarhamukallah. Yani semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Lantas kembali ke tempatnya semula. Sanggup sewa sampan pergi jumpa orang tadi. Nak sebut doa tadi, orang tadi bersin, dia bersebut Alhamdulillah. Kita usul yarhamukallah. Kemudian antara contoh yang lain lagi iaitulah membantu binatang, membantu haiwan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, satu orang ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i yang terkenal di Mesir, pernah berkata tidak ada seorang ulama pun yang setelah meninggal dunia lalu dilihat dalam mimpi memberitahu bahawa Allah Ta'ala mengampuninya kerana ilmu yang ia miliki. Kalau ada pun mungkin sangat sedikit sahaja. Kebanyakan mereka berkata Allah mengampuni dosaku kerana membantu hajat seseorang. Oleh sebab itu aku berharap Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni atas perkara ini. Malah memberi makan kepada haiwan. Ini besar pahala. Kita yang ada memelihara, menjaga haiwan binatang, memberi makan kepada haiwan yang dalam kelaparan, sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala pernah mengampuni dosa seorang pelacur. Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena dia memberi minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kita tengok ada di Setiawan tu sekalian, ada masjid yang dia buat hotel untuk kucing, tempat penginapan kucing. Ini satu benda yang berkelainan lah, lain daripada yang lain. Dia buat tempat khusus, bukan dalam masjid lah, di luar masjid. Tapi tempat ni dia jaga dengan elok dan bersih. Si solat di Setiawan baru ditahu, rupanya memang betul lah. Dalam khutbah tu dia sebut ada beberapa masjid di Perak yang dia buat lain daripada yang lain. Ada yang berkonsepkan tanaman di luar masjid, dia tanam sayur-sayuran, tu tak boleh tengok. Saya pun lupa dah masjid tu. Subhanallah. Ada yang buat mesra, Allah SWT, binatang di luar masjid, dia dikumpulkan. Asalnya binatang kucing-kucing yang berkeliaran, kucing-kucing yang luar ni diambil dan dijaga, diletakkan di satu tempat, dijaga. Itu satu benda perkara yang baik. Kita menjaga dan buat ihsan kepada binatang. Baik. Kemudian Imam Asy-Sya'rani menceritakan Allah SWT ada satu orang yang bermimpi dia bertemu dengan Imam Ghazali. Dia mimpi dia bertemu Imam Ghazali. Setelah beliau wafat, orang itu bertanya, bagaimanakah Allah memperlakukan kamu? Lantas beliau menjawab, Allah mengampuniku kerana satu hari aku membiarkan seekor lalat minum dalam tinta yang sedang aku gunakan untuk menulis. Lalu terlalu banyak ibadah yang kecil yang memberi impak yang sangat besar untuk disebutkan di sini, tuan-tuan sekalian. Dan semuanya ini cukup untuk membuatkan hati kita sentiasa melaksanakan perbuatan itu tanpa kita meremehkan benda-benda perkara-perkara yang baik, walaupun benda itu perkara yang benda yang kecil. Tambahan pula sunnah-sunnah besar yang diimpikan hanya dapat dilakukan, serta membiasakan diri melakukan dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang kecil dulu sebelum kita nak melazimi, nak buat sunnah-sunnah yang besar. Kita kena biasakan diri untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang kecil. Sunnah-sunnah yang kecil. Bagaimanakah kita memulakan sunnah-sunnah yang besar jika kita tidak mampu untuk istiqamah dalam melakukan sunnah-sunnah yang kecil? Kalau yang kecil pun tak boleh buat, macam mana kita nak istiqamah sunnah-sunnah yang besar? Baik.
Kemudian dia kata larangan kecil sebagai kebalikan daripada bersikap yang tersebut di atas. Kita tidak boleh meremehkan sebagai kebaikan daripada sikap yang tersebut di atas, kita tidak boleh meremehkan larangan Allah Ta'ala. Tak boleh remehkan larangan Allah Ta'ala walaupun benda itu benda yang kecil. Ini adalah dosa ni dia ibarat seperti racun. Dosa ni dia ibarat seperti racun yang sangat bahaya, yang dapat menghapuskan manusia di dunia dan juga di akhirat. Itu dosa tadi bahaya, ibarat seperti racun. Seseorang yang berakal dan mencintai hidupnya tidak akan cuba meminum racun walaupun hanya setitik, kerana kesannya boleh membawa kepada kesyirikan. Walaupun sikit, walaupun setitik, dia takkan minum sebab dia tahu benda racun ini boleh membawa mudarat. Racun ini dia berbahaya, dia takkan minum walaupun setitik. Gitu. Ibnu Hibban meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Maksudnya kadang-kadang Nabi kata sesungguhnya satu orang lelaki itu terhalang tidak mendapat rezeki akibat dosa yang dia lakukan. Sebab apa? Rezeki kita tak murah. Sebab dosa hak kita buat. Gitu je. Tengok balik muhasabah. Kalau rezeki kita tak murah, kita rasa susah, payah lah ustaz. Tengok muhasabah balik. Ada tak apa-apa dosa yang kita buat? Cepat-cepat mohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, beliau berkata, aku yakin bahawa seorang dapat melupakan ilmu yang telah dipelajarinya akibat dosa yang dia lakukan. Nampak tak? Tadi rezeki terhalang dengan sebab dosa. Ini satu orang yang dia ada ilmu, dia boleh lupa, tak ingat ilmu tadi akibat apa? Akibat dosa juga. Dengan sebab dosa yang dia buat, lupa habis ilmu dia. Gitu. Satu kalimah, jangan remehkan satu kalimah yang kita ucapkan, kerana kalimah tersebut kadang-kala membawa kita kepada kebinasaan. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Nabi kata, seringkali sepatah kata yang diucapkan oleh seseorang itu dapat membuatkannya melayang-layang di neraka selama 70 tahun. Allahu Akbar. Jadi pengalaman hidup ini, tuan-tuan sekalian, banyak memperlihatkan kepada kita hubungan antara seseorang dengan temannya, anaknya, isterinya, bahkan orang tuanya, akibat Allah SWT terputus akibat satu kalimah yang terlanjur diucapkan. Itu kesan daripada perkataan kalimah-kalimah yang tidak baik yang keluar daripada mulut kita. Baik. Kemudian dia kata melebih-lebih seseorang anak daripada yang lain. Kadang-kala ibu bapa menyayangi salah seorang anaknya melebihkan yang lain. Ada ramai, mungkin ada seorang dua yang dia sayang, dia lebihkan daripada anak-anak yang lain. Maka menganggap bahawa perkara ini enteng sahaja, benda biasa saja. Namun ia jadi diambil, jika diambil pandangan dari sudut agama Islam, pula kita lihat di sudut pandangan agama Islam, maka benda ni merupakan satu bentuk kezaliman. Satu bentuk kezaliman. Anas bin Malik, dia cerita satu hari ketika ada satu orang lelaki duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba anak dia datang. Anak lelaki dia datang. Lelaki itu segera mengambil anak lelakinya. Lalu dia ambil anak lelaki dia mencium dan meletakkan anaknya tadi di atas pangkuannya. Nabi pun tengok. Kan. Tak lama kemudian datang pula anak dia yang lain. Datang anak perempuan pula. Dan lelaki itu segera mengambilnya lalu meletakkannya di samping tempat duduk dia. Tadi letak di pangkuan. Bila anak perempuan datang, ambil letak di tempat duduk. Maka melihat kepada
perbuatan lelaki ini terus Nabi SAW, Nabi tegur. Nabi kata kepada lelaki ini, kamu tidak adil terhadap anakmu. Anak yang seorang lagi duduk atas ribaan dia, di pangkuan dia, seorang lagi letak di kerusi di tempat duduk. Nabi kata, kamu tak adil terhadap anak kamu ini. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baik, muslimin muslimat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian pergaulan sebahagian besar masyarakat kita, termasuk orang-orang yang bertugas sebagai guru agama, seringkali meringankan pergaulannya dengan orang yang bukan mahram, sehingga sering terjadi khalwat yang diharamkan. Ini juga kena hati-hati. Kerja duduk office sekali ke, kadang-kadang keluar pi makan tengah hari, keluar dengan bini orang, duduk sembang. Walaupun dia kata, tak apa ni kawan sekejap. Kena ingat, kalau benda tu, kalau takut termasuk dalam khalwat yang diharamkan saja je. Dia pergi keluar. Hak perempuan pula keluar dengan suami orang. Mana nampak kan tak elok? Nampak kan tak elok? Walaupun kata atas urusan kerja pun, kan, kita tengok tu pun tak cantik dah. Nampak tu tak cantik. Kalau boleh ada, kalau tak ada apa-apa hal ke apa semua, tak payah duk keluar. Nak keluar apa dengan bini orang? Nak keluar apa dengan isteri orang? Cari pasangan, kawan-kawan lelaki, cari kawan lelaki. Nak keluar dengan perempuan macam apa? Kalau kata ada benda nak bincang juga, ajak orang lain, teman sekali. Sebab tu tak boleh duduk berduduan. Kalau kita duduk berduduan dalam keadaan tempat yang kosong, sunyi, tak ada orang lihat, maka dia disebut sebagai khalwat. Yang diharamkan buat apa? Bincang tentang urusan kerja. Duduk tempat gelap-gelap, duduk orang. Buat apa? Kan? Kalau betul nak bincang, panggil orang lain lagi. Bagi ada. Kalau duduk berduduan, maka disebut sebagai khalwat yang diharamkan. Dengan ala-ala konsultasi agama, meminta fatwa atau belajar, mengaji, macam-macam alasan. Alasan nak belajar, buat kerja ke apa ke, tak boleh. Rasulullah SAW beringatkan bahawa berduduan dengan orang yang bukan mahram merupakan saranan, merupakan sarana syaitan untuk merosakkan keimanan seseorang. Larangan ini terjadi untuk semua orang yang tidak mengenal usia atau ilmu seseorang. Siapa yang merasakan bahawa ia tidak keluar daripada larangan ini, itu menunjukkan kejahilannya terhadap syariat agama Islam. Satu orang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, tinggi ilmunya. Dan dia ni satu orang yang sudah tua. Apa dia kata? Dia kata kepada diri dia, tidakkah kamu melihat bahawa aku selalu berjalan sambil dipapah? Dia ni dah tua dah. Kalau dia berjalan, Allah SWT, dia dipapah, hanya makan makanan yang telah dilembutkan, dan kemaluanku telah lama mati. Namun begitu aku tetap tidak suka berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak halal bagiku. Dah tua dah, tak bernafsu dah, tak larat dah, dia kata. Dia kata aku tak suka berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak halal bagiku, meskipun dibayar dengan seisi dunia. Ini adalah kerana aku khawatir suatu saat syaitan datang lalu menggerakkannya kembali. Inilah sikap seorang mukmin sejati yang memahami agama itu dengan cara mendalam. Pendek kata, tuan-tuan sekalian, dosa sekecil manapun merupakan pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Jadi kita cuba jauhkan. Terserah kepada diri kita, adakah akan membiarkan pintu itu sentiasa terbuka ataupun segera menutup serapat-rapatnya. Bila ada ruang saja kita tak nampak ini peluang syaitan boleh masuk, cepat-cepat kita tutup dan kita tinggalkan perkara-perkara tersebut. Ingatlah, kerana seekor lalat tadi, seorang tadi boleh menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan boleh menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala selamatkan iman kita, menjauhkan kita daripada benda-benda perkara-perkara yang tidak baik. Semoga Allah Taala mengampunkan dosa-dosa kita, merahmati kita dan memasukkan kita semua ke dalam syurganya tanpa hisab, insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr.